Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi bersama-sama meneruskan PTPR kita dalam subjek akidah. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey anak-anak, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita, iaitu rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Okey anak-anak, boleh rujuk buku teks muka surat 17, 18 dan 19. Kita akan sama-sama belajar, okey? Jom kita pergi dulu kepada muka surat 17. Okey, kita pergi dahulu kepada pengertian beriman kepada Allah. Pengertian yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah percaya dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Ahad, iaitu satu, Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bermaksud Allah itu hanya satu, iaitu tunggal, tidak ada dua, tidak ada tiga. Allah itu maha berkuasa, tidak mempunyai keluarga. Kalau macam manusia ada keluarga, tapi Allah tidak ada. Allah tidak sama dengan kita satu apa pun. Dan maksud yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya. Bermaksud Allah lah yang menciptakan langit, bumi, pokok, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dan tidak ada satu makhluk pun dalam dunia ini yang setanding dengan kuasa Allah. Okey, jom tengok muka surat 18. Terdapat dalil nakli beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tunggal. Allah Subhanahu Wa Taala tempat meminta. Dia tidak beranak dan dia juga tidak diperanakkan. Dan tiada yang serupa dengannya. Dialah Tuhan yang Esa. Okey, seterusnya muka surat 19, iaitu dalil akli beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalil akli ni bermaksud yang disampaikan melalui akal. Kalau dalil nakli tadi berasaskan kalam. Kalam apa? Kalam Allah. Kalau akli ni pemikiranlah akal kita yang telah sampai pada kita. Yang pertama, semua makhluk di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Ikan ke, kucing ke, manusia, pokok, bunga, awan, hujan, pelangi, mesti ada yang cipta. Jadi kita kena yakin, sebagai umat Islam kita kena yakin bahawa semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua makhluk termasuk manusia, haiwan, bulan, bintang, matahari dan semua makhluk di alam ini. Samalah macam huraian kepada yang pertama tadi. Seterusnya yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa menjadikan alam. Ini pun sama, Ustazah dah rungkaikan menjadikan alam, iaitu hidupan manusia, boleh makan, boleh minum, hidupan haiwan, hidupan pokok, tumbuh-tumbuhan, hidupan angkasa kan. Keempat pula, tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri dan tidak mungkin ia dicipta secara kebetulan.
Yang ini kita kena yakinlah bahawa Allah telah menciptakan kita. Kita pun tak boleh nak cipta diri kita sendiri. Kalau kita buat patung pun, kita tak boleh nak masukkan roh dalam patung itu untuk hidup. Semuanya Allah yang menghidup dan mematikan. Dan yang terakhir, dalil akli yang terakhir, tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan adanya alam ini. Maka apabila kita melihat pelangi, kita melihat awan, kita melihat laut, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah anak-anak, kita telah pun sampai di penghujung pembelajaran kita. Apa yang Ustazah harapkan anak-anak semua faham pengertian beriman kepada Allah dan anak-anak bertambah yakin bahawa Allah itu wujud dan maha berkuasa tiap sesuatu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.